Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Tawau. Selamat datang ke channel saya. Video kali ini saya akan menerangkan secara ringkas laman web yang menyediakan rujukan percuma secara percuma tentang marine chart di perairan Malaysia. Laman web ini adalah rujukan, boleh dijadikan sebagai rujukan ringkas kepada para pemancing bagi menentukan kedudukan batu karang, struktur unik serta kedalaman air laut. Laman web ini juga sesuai digunakan untuk pemancing-pemancing baru yang belum ada sonar, kerana di sini kita boleh mendapatkan bacaan GPS kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Fishing Point. Pertama sekali, sahabat-sahabat perlu masuk ke laman webnya. Kita Google, type kemudian kita klik pada GPS nautical chart, scroll ke bawah, klik pada bagian peta. Sekarang kita sudah masuk ke kawasan peta Tawau. Kita ubah parameter, kita ubah unit kedalaman kepada meter, jarak kepada kilometer, tunjukkan display latitude longitude bar, kemudian kita apply. Alright. Di sini daripada chart ini dia akan memberikan kita bacaan kedalaman air laut. Contohnya macam di sini. Di kawasan Batu Karang ni 8.5 meter, 2.7 meter, di tepinya ada 11 meter, 18.9 meter dan 40 meter dan selanjutnya lah. Kemudian dia juga menunjukkan batu karang yang besar sajalah. Contohnya sini dia ada bagi tunjuk kawasan Mose Shoal. Dia ada 2 batu karang. Kemudian di sini pula dia ada bagi tahu Harbour Shoal. Ini masih lagi di depan highway, kawasan highway ya. Kemudian dia ada juga menunjukkan kawasan terumbu karang juga lah. Ini di sekitar Laut Kelumpang ya. Jadi tuan-tuan boleh lihat lah ya. Ini kawasan terumbu karang yang besar lah. Kita kembali kepada kawasan ni, kawasan Mose Shoal. Jadi kalau tuan-tuan perasan, di tengah-tengah peta ni tuan-tuan akan ada nampak kerza warna hitam ya. Kerza warna hitam ni menunjukkan kedudukan kerza kita. Pada kedudukan kerza kita itu akan menunjukkan bacaan GPS lah. Bacaan GPS tu ada di sebelah atas ya. Jadi kalau saya mau memilih spot memancing, saya akan memilih kedudukan di antara kedua-dua batu karang ini. Contohnya macam ini. Oke, saya sudah ada dapat bacaan GPS point di atas. Kemudian sudah saya dapatkan bacaan dia. Saya akan masukkan bacaan itu ke dalam saya punya aplikasi Fishing Point. Ya. Ini sekadar contoh saja ya, tuan-tuan. Alright. Kita kembali kepada nautical chart. Okey, kebaikan nautical chart ni, dia memberikan kita rujukan secara percuma lah kepada yang saya terangkan tadi, batu karang, struktur unik. Tapi cuma untuk kawasan yang besar sajalah. Ya, di sini kalau tuan-tuan boleh lihat, ini kawasan lembah, ini tebing dia. Ini tebing yang tinggi berbanding daripada kawasan sekitarnya. Selain itu ya, ini adalah kawasan tembok di depan laut tu, di kawasan highway tu ada tembok pengadang ombak. Ini adalah kawasan tembok pengadang ombak. Sini depan highway ya. Ini pula kawasan spotnya adalah kawasan di depan di depan apa? Di depan Esbok lah, Kampung Ketingan. Jadi kalau kita lihat pada laut seberang pula, di kawasan Haji Kuning, Pulau Sebatik, dia ada juga menunjukkan kawasan batu karang lah.
Ya, ini kawasan Batu Karang. Ini pulau. Pulau ni kalau air tu terlalu air besar, ketika surut habis, kita akan nampaklah tu pulau. Dia pulau tenggelam ya. Habis tu di setiap kawasan perairan lain juga, di kawasan tepi pantai yang lain juga ada juga menunjukkan nautical chart lah. Saya bagi contoh kota Kinabalu. So di kawasan Kota Kinabalu pantai barat pun ada jugalah ya. Kita klik ni. So ini menunjukkan kawasan laut Kota Kinabalu lah ya. Ini kawasan airport. So jangan risau, di sebelah Semenanjung, sebelah Sarawak ataupun penonton-penonton dari sebelah Indon atau Filipin, GPS Nautical Charts ni dia menyediakan servis dia juga lah secara percuma. Tuan-tuan, puan-puan boleh type saja di mana kawasan anda berada. Okey, kita kembali kepada chat di Tawau. Jadi ya, kelebihan dia terakhir ya, dia memberikan kita bacaan GPS lah ya. Bacaan GPS. Nah, di sebelah atas ni. Sebelah atas ni dia bagi bacaan GPS. So let's say kita dah pilih kawasan spot yang kita mau di kawasan berstruktur. Kita ambil let's say ini, kawasan ini. Dia akan bagi bacaan lah ya. Bacaan ni kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam apps fishing point. Tapi apps ni juga ada keburukan dia juga. Kayak pertama sekali, kedalaman air yang dia tunjukkan ni ya adalah tidak tepat lah. Sebab chart ni dia dibuat bertahun-tahun lamanya, tidak pernah update. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh digunakan untuk live navigation. Ya, kalau ketika anda kita tidak boleh gunakan laman web ni untuk live navigation seperti kita guna pada fishing point ataupun kita punya GPS device. Tapi kita boleh download dia punya aplikasi, iaitu ini aplikasi dia lah. Tuan-tuan, puan-puan cuma perlu type ni saja ya. iBoating Marine Navigation Chart. Cuma apabila tuan-tuan dah install aplikasi ni ke handphone anda, tuan-tuan perlu bayar lah setiap chart untuk pantai yang kita pilih. So setiap peta tu kita kena bayar lebih kurang dalam RM100 lebih. Dan kekurangan terakhir yang pendapat saya lah kan, tidak semua kawasan Batu Karang dimasukkan dalam chart ya, terutama sekali kawasan Batu Karang kecil lah. Dia cuma bagi tahu kawasan Batu Karang besar. Contoh kalau kawasan di sini saya punya spot ni ada kawasan Batu Karang dia, tapi tidak terlalu besar, kecil saja, tapi dia tidak masukkan. So bukan semua tempat lah dia ada ya. Jadi kesimpulan saya untuk apps ni, laman web ini paling sesuai digunakan untuk pemancing baru yang mau jadi tekong atau jadi juragan sendiri ya. Nah, jadi laman web ini kurangnya dapat membantu para pemancing untuk mendapatkan kedudukan Batu Karang dan struktur unik dengan mudah dan pantas. Tetapi kalau tuan-tuan mau dapatkan bacaan permukaan dasar laut yang lebih tepat, adalah lebih baik kalau digunakan seiring dengan menggunakan mesin sonar lah ya. Kerana dengan adanya laman web ini, anda boleh menjimatkan masa anda. Kerana kalau mau scan satu laut ni terlalu luas,
dan banyak masa digunakan serta tenaga ya. Contohnya ya, kalau tiada nicat kan, tuan-tuan akan membuang masa lah untuk scan keseluruhan laut. Saya akan bagi contoh ah. Ini dari pantai sebelah highway Tawau, ini ke seberang dah, Pulau Sebatik. So ada 6.26 km. So laut tu terlalu luas. Jadi tujuan saya untuk perkongsian saya kali ini adalah untuk menjimatkan masa tuan-tuan lah, serta mendapatkan spot pancing dengan mudah. Saya harap perkongsian saya kali ini tuan-tuan dan puan-puan terhibur, boleh memanfaatkan apa yang saya telah kongsi untuk memancing nanti. Saya harap tuan-tuan like dan subscribe saya punya channel. Sekian, terima kasih. Mantap.